Farah Anis, okey? Okey. Okey, so kita mula sekarang ya. Okey, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati dekan-dekan fakulti, ketua-ketua PJ, pensyarah dan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke FSM Alumni Sharing Section LM at Private and International School yang diadakan sebagai inisiatif bagi menyampaikan maklumat tentang suasana dan cara kerja di sekolah swasta dan juga sekolah antarabangsa. So, inisiatif ini dijalankan untuk menarik minat dan memberi keyakinan seterusnya meningkatkan bilangan pelajar yang akan menjalani latihan mengajar di sekolah swasta dan juga sekolah antarabangsa. Jadi sekarang saya, Dr. Hamidah Idris dari Jabatan Biologi, Fakulti Sains dan Matematik ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesudian para alumni FSM yang sudi mengorbankan sedikit masa anda untuk berkongsi pengalaman dengan kita dan juga semua peserta. Jadi sesi hari ini, Alhamdulillah kita berjaya melibatkan 3 orang alumni FSM dari program 1816 iaitu Ijazah Sarjana Muda Sains yang telah bergraduat pada tahun 2018. Jadi sebelum memulakan sesi perkongsian, saya akan perkenalkan sedikit sebanyak tentang alumni kita pada hari ini. Alumni pertama iaitu saudara Saiful Azlan bin Saiful Anwar atau lebih terkenal dengan panggilan Bobo. Jadi saya kalau sepanjang sesi saya terpanggil Bobo instead of Saiful Azlan. Beliau merupakan anak jati rasa Selangor dan mempunyai pengalaman mengajar di Genting Highlands International Boarding School selama 1 tahun dari tahun 2019 dan kini beliau berkhidmat sebagai guru di Cempaka School di Ceras dari tahun 2020 sehingga kini. So, alumni kedua adalah saudari Anis Faza binti Ahmad Fakruddin. Kini beliau mengajar di Rohingya Education Center REC di Kelang. Dan alumni kita yang ketiga iaitu saudara Farah Amira binti Azmi. Kini beliau bertugas sebagai pendidik di Prince of Wales Island International School, Pulau Pinang. Jadi sebelum memulakan sesi, saya ingin mengalu-alukan para hadirin untuk berkongsi pandangan dan juga mengajukan soalan di ruangan chat serta mengisi kehadiran melalui link yang akan disertakan di ruangan chat. So, tanpa melengahkan masa, saya akan serahkan platform ini kepada para alumni kita untuk meneruskan sesi perkongsian. So, over to you, Saiful Azlan. Okey, terima kasih Dr. Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang buat rekan-rekan fakulti, ketua-ketua PJ, pensyarah-pensyarah, rakan-rakan yang saya muliakan. Okay, pada petang ini saya ingin berkongsi sedikit pengalaman. Okay, setelah bergraduat pada tahun 2018, jadi kita nak share lah. Jadi saya harap bahasa yang saya gunakan pun taklah terlalu formal dan saya harap kita punya sesi pada petang ini pun tak terlalu formal lah. Kita santai-santai je, kita sharing and caring. Okay? Jadi kalau ada apa-apa soalan seperti yang dikatakan oleh Dr. Hamidah, boleh kongsikan ke ruangan chat. Okay, saya mulakan ya. Okey, jadi selamat datang ke FSM Alumni Sharing Session LM at Private and International School. Okey, jadi sesi pada kali ini saya bersama lagi dua orang rakan iaitu saudari Farah Amira dan saudari Anis Faza akan berkongsi tentang pengalaman mengajar di sekolah swasta dan juga sekolah antarabangsa. Okey. Umum mengetahui bahawa kita ramai antara kita yang macam bukan mengimpikan, boleh kata mengimpikan lah untuk berada di sekolah kerajaan, SMK, SMKA, SPP. Tapi kita juga ada sekolah swasta dengan sekolah antarabangsa. Okay. Kita tahu kita punya kos sendiri pun open market yang mana tak janji pun kita masuk KPM. Okay, kita mengajar sebagai pendidik di sekolah bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi why not kita kerahkan usaha kita tunjukkan apa yang kita ada di sekolah swasta dengan sekolah international. Mungkin potensi yang lebih besar dapat kita temui, kita tak tahu. Okay. Okay, jadi boleh kita mulakan dengan sekolah swasta lah.
Okay, sekolah swasta ni di bawah bahagian pendidikan swasta KPM, silibus KPM. Maksudnya silibus KPM kita akan pakai KSSR, KSSM. Okay, dan peperiksaan yang mereka ambil pun peperiksaan di bawah KPM, UPSR, kita SPM. Okay, ni gambar-gambar tu antara contoh-contoh lah sekolah swasta macam sekolah saya sendiri, Sekolah School. Kemudian kita ada Desa Saat Melaka, kita ada Beacon House Sri Murni National School. Lepas tu kita ada sekolah agama swasta. Okay, gambar yang saya ambil tu sekolah menengah Islam Integrasi Asyakirin di Kelang. Dan kita juga ada sekolah SPC, Sekolah Menengah Persendirian Cina. Okay, juga ada silibus KPM dalam yang mereka gunakan. Okay. Jadi bila kita bercakap pasal sekolah swasta ni memang dia pakai KPM lah. Okay. So silibus yang sama, cuma kondisi yang berbeza, keadaan yang berbeza. Berbanding contohnya SMK, SBP. Kemudian sekolah antarabangsa, jadi macam mana pun nama antarabangsa tu antarabangsa lah, bukan tempatan. Okay. Sama juga di bawah bahagian pendidikan swasta KPM. Jadi kebanyakan sekolah, bukan kebanyakan, kesemua, boleh kata kesemua lah, kalau ada yang saya tak tahu, bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa perantaraan di sekolah antarabangsa. Okay, dan kurikulum tu pun kurikulum antarabangsa. Itu antara beberapa yang saya boleh kongsikan. Kita ada Highland International Boarding School, kita ada Rafflesia International School, kita ada International School of Kuala Lumpur, kita ada Cempaka School Damansara. Okay, banyak lagi, kita ada Seyful, kita ada Fairview, kita ada Seri Bani, kita ada Pearl City International School. Okay, banyak. Okay, dan ada juga sekolah yang dia ada dua-dua silibus. Contoh macam Rafflesia tu, boleh tengok dekat gambar tu, dia punya signboard luar pun tulis Rafflesia International School dan juga Sekolah Menengah Rafflesia. Macam kita di Cempaka pun kita ada Cempaka School Damansara for International Syllabus and Cempaka School Ceras for National Syllabus. Juga ada Sri KDU, kalau pernah dengar Sri KDU dekat Damansara pun ada dua-dua silibus juga. Sri UCSI pun ada dua-dua silibus juga. Okay, banyaklah option untuk sekolah swasta dengan sekolah antarabangsa ni, banyak. Okay. Okay, next saya kongsikan beberapa silibus kurikulum sekolah antarabangsa yang saya tahu dan kita pernah go through lah. Okay, first kali, the famous of all silibus antarabangsa ni ialah kurikulum British ataupun Cambridge. Dia famous lah, Cambridge ni famous lah dekat Malaysia. So dia punya peperiksaan ada IGCSE, iaitu kalau macam kita SPM kan, so dia ada IGCSE. Kalau kita ada PT3 dan kita ada UPSI, so kalau Cambridge ni dia ada checkpoint. Okay, lower checkpoint and then primary checkpoint and also secondary checkpoint. Okay, so tu kurikulum British. So kurikulum British yang paling famous dekat Malaysia kalau kita cakap pasal sekolah antarabangsa. Okay, next kita juga ada kurikulum Amerika. So kurikulum Amerika ni banyak sekolah yang ada, yang setahu saya International School of Kuala Lumpur dia pakai silibus Amerika. Okay, silibus Amerika ni dia pakai coding K-12. Okay, K tu kindergarten, lepas tu grade 1 sampai grade 12 lah. Okay, grade 12 tu lah yang akan ambil exam sebelum masuk di universiti. Okay, kalau macam untuk kami, sebab kami graduate daripada FSM, jadi saya sendiri pernah ajar NGSS ni. NGSS ni maksudnya untuk sains dia ada satu standard khas yang nama dia Next Generation Science Standard. Mereka. Okay, next kita ada pula Curriculum International Baccalaureate. Kalau kita cakap IB tu, inilah dia. Kalau macam kita ada kawan-kawan yang belajar, yang dapat fly overseas, buat degree overseas, and then dia kena buat persediaan dekat Malaysia, sama ada dia akan ambil A-level ataupun dia akan ambil IB. IB, International Baccalaureate. So IB ni pun sama juga, dia ada program IBPYP, International Baccalaureate Primary Years Program, IBMYP Middle Years, and then yang last IBDP lah. Biasanya IB tu
famous dah IBDP lah, International Baccalaureate Degree Program. Maksudnya samalah, setara dengan A-level, setara dengan STPM, setara dengan asasi atau foundation, setara dengan matrikulasi. Okay. Sama juga IB ni pun jarang ada di Malaysia. Kebanyakan yang saya dengar international school dia pakai IBDP. Yang IBQP dengan IBMYP ni saya jarang dengar lah. Okay, kemudian kurikulum Australia pun ada juga. Cuma saya pun sendiri tak pernah come across. Okay, kurikulum Australia ni dia lebih kurang sama, basically sama, and then dia punya uh, sijil SPM dia dinamakan High School Certificate. Sijil sekolah tinggi. Okay. So basically setiap kurikulum ni disusun, dia ada dia punya pendekatan dia berbeza lah. Contoh kalau macam kurikulum British, pendekatan dia lebih teratur dan dia lebih kurang macam kita punya syllabus lah. Dia susunan dia lebih kurang macam kita punya syllabus dan more to exam oriented. Okay, kalau kurikulum International Baccalaureate ni dia more to project. Dia more to project khusus. Jadi kalau lebih kepada skill, jadi kita akan merujuk kepada International Baccalaureate. Jadi kalau structured punya kurikulum yang structured, so kita akan tengok pada Cambridge lah. Okay, kurikulum Amerika pun kita pakai kat sini, tapi adalah sekolah yang pakai. Okay, saya laju sangat ke doktor? Okay, next. Okay, ni suasana pekerjaan dekat sekolah antarabangsa dan juga sekolah swasta. Okay, kalau sekolah swasta tu, okay, dia tak ada masalah sebab dia pakai silibus KPM. Jadi kita punya rakan sekerja, colleague pun kebanyakannya warga negara lah. Maksudnya boleh bertutur dalam bahasa Melayu, boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi kita punya pendedahan tu kurang sedikit lah, lebih kurang macam sekolah KPM lah. Okay, kalau sekolah international, sekolah antarabangsa, sebab kita punya rakan sekerja tu mungkin daripada satu dunia. Okay, kalau sekolah swasta daripada satu Malaysia, rakan sekerja daripada sekolah international satu dunia. Okay, macam pengalaman saya di Genting, kita ada rakan sekerja daripada India, daripada South Africa, daripada Indonesia, rakan sekerja ramai yang daripada luar. Sebab untuk melayakkan sesuatu sekolah antarabangsa ni, dia punya level tu sekolah antarabangsa, dia ada beberapa peratusan daripada guru-guru tu yang daripada luar. Baru layak lah dia panggil sekolah antarabangsa. Okay, bukan sahaja pada silibus, guru-guru kaki tangan juga ada antarabangsanya juga. Okay, kemudian pada murid ni kalau sekolah swasta ialah kita punya warga negara lah yang akan ambil silibus, yang akan pergi ke sekolah swasta. Okay. Kalau sekolah antarabangsa, expat yang datang bekerja di Malaysia, so mereka hantar anak mereka untuk belajar di sekolah antarabangsa kita lah. Jadi sebab tu saya cakap kalau sekolah antarabangsa ni, kesemuanya, majoritinya memang akan pakai bahasa Inggeris. Okay, bahasa universal. Maksudnya apa-apa pun akan ada subjek bahasa Inggeris. Bahasanya pun, bahasa pengajaran pun bahasa Inggeris lah. Okay, cumanya dari segi sekolah antarabangsa dengan sekolah swasta ni sebab mereka bayar yuran mereka. Tak seperti kita di KPM, kita subsidi hanya bayar macam 100, 200 je untuk yuran PIBG, yuran sekolah so on kan, staff. Jadi kalau sekolah antarabangsa dengan sekolah international ni, mereka bayar yuran mereka. Okay, ada yang boleh mencecah setahun 40,000. Setahun 40,000 ada yang bercecah sehingga amount sebegitu. Jadi dia punya detail terhadap anak tu lebih lah. Sebab dia tahu dia bayar banyak mana kan. Jadi dia lebih particular. Homework mereka, kenapa anak dia lemah subjek ni, jadi apa yang teacher buat nak tolong anak dia. So untuk sekolah antarabangsa dan swasta ni
Itu antara cabaran utama lah, parents lah, ibu bapa. Okay. Untuk media pengajaran pula, media pengajaran kalau macam kami lebih kepada ICT, IT oriented, di mana setiap pelajar bila dia datang sekolah dia perlu ada satu laptop, satu phone. Memang mereka akan ada. Jadi apa kita buat bila kita masuk kelas, kita memang akan gunakan laptop ataupun phone lah. Macam nota, so kita upload je. Jadi terletak pada mereka nak print. And then kadang-kadang kita boleh bagi kerja-kerja yang online lah sebab mereka memang ada laptop sendiri, seorang satu, phone seorang satu sendiri. Jadi tak ada masalah dari segi gadget ke apa ke. Dan kemudahan, of course lah kemudahan di sekolah swasta antarabangsa ni ada swimming pool, ada gym, ada dance studio, lagi apa, ada cooking lab, ada museum, ada galeri, art gallery. Jadi kemudahan lebih lah sebab bayar pun lebih kan. Okay. Itulah dia. Itu suasana, roughly suasana dia lah. Okay, nanti kita share lebih lagi. Okay, next. Okay, sebab kita dalam topik LM at private and international school. Jadi ni antara step-stepnya. Okay, langkah-langkah ni juga terpakai kalau kita nak apply untuk bekerja di sekolah private dan juga sekolah international. Okay, so first and foremost kita kena sediakan resume lah. Resume kita kena cantik lah. Okay, secara penyusunan resume tu, saya sarankan biarlah spesifik. Spesifik untuk kita sebab kita dalam bidang pendidikan kan. Jadi resume kita susun tu biarlah secara spesifik dalam bidang pendidikan. Contoh, saya bagi sekadar contoh lah. Okay. Contohnya dalam kita punya latar belakang pendidikan, kita akan letaklah sekolah apa kan, kita punya SPM dulu berapa, kemudian kita pergi mana, foundation ke, matric ke, kemudian kita akan letak kita punya degree. Ijazah sarjana muda pendidikan bla 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 bla. Dekat situ kita boleh selitkan apa kita punya research project ataupun FYP. Ataupun kajian tindakan, action research. Okay, sebab kita nak highlight kita ni dalam bidang pendidikan. Okay, so bila bakal majikan kita tengok, oh okay dia buat kajian dalam bidang sekian. Maksudnya kita ada extra knowledge, ada maklumat yang lebih tentang bidang tu. Jadi macam sekarang kita dalam musim COVID ni kan. Jadi bukan nak kata bahan-bahan bantu mengajar fizikal tak bagus, sangat bagus sebenarnya sebab hands on. Tapi melihat pada keadaan sekarang, kita punya meeting ni pun secara online. Okay, jadi buat masa sekarang ni particularity dia lebih kepada yang research IT ni. Macam saya share lah saya punya FYP dulu, saya buat pasal okay, kalau kita di UPSI kita ada My Guru. Tak ingat dah. My Guru kan doktor? Okay, My Guru. Jadi dalam My Guru kan kita cara kita masukkan nota lah, buat discussion, masukkan poll ataupun segalalah buat test, link semua di dalam tu. Sama juga kita saya buat ada satu buat platform tu dah sedia ada, cuma kita gunakan untuk sekolah menengah. Iaitu nama dia Open Learning. Kalau untuk pendidikan awam ni, kita bersyukur sangat kita punya bekas Menteri Pendidikan kita, Dr. Mazli, dia dah kuat-kuasakan Google Classroom. Jadi Google Classroom tu platform jugalah. Okay, platform pembelajaran online, cikgu boleh set up classroom, cikgu boleh upload nota, cikgu boleh buat kuis, semua dalam tu. Okay, memudahkan murid untuk submit juga. Jadi Google Classroom tu macam tu. Jadi untuk balik kepada kita punya kisah resume tadi, so resume kita kena tunjukkan apa kekuatan. So FYP kita boleh jadi salah satu punca kekuatan. Ya, ataupun awak pernah involve dalam banyak-banyak program kan. Okay, macam buat program, kita kan banyak buat program kat UPSI. So boleh letakkan di hadapan. Okay, highlight kan. Dan apa yang awak dapat daripada buat program tu. Contohnya buat program
contoh festival tarian Satu Malaysia contoh. Jadi apa pencapaian dekat situ? Peserta ramai ke, ataupun boleh dapat sponsorship 5,000, 10,000 ke, ataupun dapat recognition daripada Ministry of Tourism and Culture ke, MATIC. Okay. Jadi kita kena highlight kan apa yang kita boleh mensumbangkan kepada sekolah dan student. Okay, itu resume. Jadi sebenarnya nak cerita pasal resume ni panjang lagi. Jadi mungkin nanti doktor kita ada slot khas yang lain untuk resume saja. Okay. Boleh. Nanti ni dah collect ramai follower kan? Nanti ramai nak join your session. Silakan teruskan Bobo. Okay, terima kasih doktor. Okay, kemudian kita ada sekolah. Okay, lepas kita dah resume cantik-cantik, okay, set up cantik-cantik, guna PowerPoint, PDF, what so on. Kita bolehlah kaji sedikit sekolah yang berdekatan sebab saya dengarkan LM kali ini dibuat di lokaliti sendiri kan doktor? Okay, di kawasan masing-masing sebab kita tak nak rentas negeri, rentas daerah, so on. Jadi kita buat di sekolah yang dekat dengan masing-masing lah. So bolehlah kaji. Macam tak semestinya sekolah international. Macam saya kata sekolah swasta pun ada juga sekolah rendah Islam integrasi. Okay, jadi awak cuma perlu Google je. Sekolah menengah swasta di Selangor, sekolah menengah swasta di Kedah, sekolah menengah swasta di Kelantan akan ada. Makhad ke, kan ada makhad yang dibayari sendiri kan. Itu pun kalau mereka gunakan, mereka ada sistem persekolahan sendiri, guna silibus KPM, saya rasa tu pun tak ada masalah untuk apply. Okay. Okay, kemudian bila kita dah kaji sekolah tu, okay, kita pergi website sekolah tu. Okay, contohnya website, contoh sekolah saya lah Sepaka. Okay, kita tengok the website, okay, mana contact us, cari hubungi kami, contact us. Okay, daripada situ dapatkan email pihak yang berkenaan lah. Biasanya ataupun kadang-kadang contact carrier pun akan jumpa email juga. Carrier ni kalau awak nak apply untuk kerja lah. Okay. So buatlah permohonan kat situ, hantar email. So email contoh dalam, lepas tu kita ambil dia punya email, masukkan dalam kita punya draft, masukkan email, masukkan subjek application for practicum ataupun application for, kalau kita nak kerja, application for science teacher position, application for internship, tu dia punya subjek. So dalam badan email tu pun boleh Google juga, ada banyak. Cuma macam saya cakap, kita kena highlight kan apa yang awak pernah buat. Contohnya okay, so dalam email tu boleh cakap lah, saya dah berpengalaman dalam bidang fizik, mengajar fizik dalam 2 tahun ataupun, so highlight lah apa subjek-subjek fizik yang awak pernah belajar, thermodynamics, electromagnetism, okay. So, dan sertakan awak punya resume yang meletup tadi dan juga cover letter. Okay. So itu untuk sekolah, untuk permohonan kepada sekolah lah. So sebelum awak forward kepada Pulau kenalah sekolah tu approve awak dulu. Ya, kami bagi awak intern kat sekolah kami. Kami bagi awak praktikal kat sekolah kami. Jadi bila dah dapat pelepasan tu, barulah forwardkan kepada awak punya penyelaras LM masing-masing. Saya rasa setiap kos pun ada penyelaras LM masing-masing, dan dapatkan surat daripada Pulau. Jadi kalau apa-apa masalah macam tiba-tiba sekolah tu kata tak ada surat sokongan ke daripada universiti, jom kontak penyelaras LM masing-masing, tanya bagaimana saya boleh dapatkan surat sokongan daripada fakulti ke, surat sokongan daripada pensyarah ke, ataupun macam mana. Okay. Jadi apa-apa pun untuk permohonan LM ni, sebab saya pun dah tak ada di situasi ini, jadi boleh tanya kepada penyelaras LM masing-masing. Kan Dr. Hamidah kan? Boleh ya? Ya, insyaAllah boleh. Next. Okay, ni pengalaman saya sendiri. Okay, ni kita main sharing session lah. Okay, pengalaman saya. Okay, ni gambar-gambar yang saya dapat. Okay,
pengalaman saya di Highland International Boarding School dan juga di Cempaka School Ceras. Okay, kita banyaklah sebab macam saya cakap tadi, sekolah international, sekolah antarabangsa, sekolah swasta ni dia tak ada masalah dengan duit. Sebab parents bayar duit tu. And satu lagi yang awak semua kena tahu pasal sekolah international swasta ni, dia punya funding tu, dana tu depend terletak pada bilangan student, bilangan murid. Berapa lagi banyak awak punya student, lagi well established sekolah awak, jadi lagi eloklah gaji awak. Okay. So a bit sharing about sekolah swasta ni, kita bila kita masuk ke sekolah swasta, sekolah international ni, kita kena tahu rate kita, berapa kita punya rate gaji. Okay, sebab sekarang ni terlampau banyak sekolah swasta dan sekolah international. Okay, terlampau banyak. Sampai ada 2-3 sekolah yang saya tahu dah tutup dah. Contohnya macam Fairview, dia dahulu ada 2 cawangan jadi 1 cawangan je. Okay, dan macam sekolah saya yang Genting tu pun, the reason saya pindah sebab dia asalnya ada 2. Ada sekolah swasta yang KPM tu, kita nama dia SM Highland, dan juga kita ada syllabus Cambridge, Highland International Boarding School. Okay, but then sebab tak ramai student dan juga banyaknya sekolah swasta dan antarabangsa ni, lagi-lagi di Lembah Kelang, dia terpaksa tutup SM Highlands tu sebab tak ada enrollment, tak banyak enrollment. So bila tak banyak enrollment, macam mana nak dapat dana untuk bayar gaji cikgu, betul? Jadi terpaksalah saya undur diri, jadi saya masuk ke Cempaka School Ceras. Okay, jadi kena tahulah rate. Jangan, bukanlah nak kata ada rakan saya yang rate gajinya rendah, okay, saya faham. Untuk permulaan bagus untuk pengalaman. Okay, tapi untuk jangka masa panjang tak sihat. Okay, sebab memang kita bekerja nak mendidik kan, dapat pahala, so on stuff. Tapi money is the way to live. We need money. Saiful, kalau saya boleh interrupt sikit, boleh tak just share sikit, adakah rate gaji tu lebih kurang sama dengan guru di KPM atau lagi rendah atau lagi tinggi atau bergantung pada sekolah? Dia sebenarnya, kasih data atas soalan, dia bergantung kepada sekolah. Okay, macam saya cakap tadi, kalau sekolah yang awak mohon tu well established, okay, ada nama, jadi gajinya pun adalah. Okay, kalau sekolah tu mungkin bilangan murid pun tak ramai, jadi rate gaji tu agak rendah juga. Jadi dia memang bergantung kepada sekolah tu sendiri. Jadi untuk dapatkan tempat yang baik, resume pun kena cantik lah. Okay. Okay, saya rasa macam pengalaman saya juga, parents lah, macam saya cakap tadi, ibu bapa sebab dia sangat particular. Mungkin Cik Farah nanti boleh, Cik Farah Amira boleh hurai pasal parents ni kejap lagi. Sebab macam saya di Cempaka School Ceras, kita ajar national syllabus KPM, kita ajar PT3 dengan SPM. Jadi kita punya parents pun local parents lah. Jadi local parents, kita faham lah sebab budaya kita sama. Tak kisah apa pun agama dan bangsa, kita punya budaya kita sama. Kita tahu tolak ansur tu macam mana. Cuma bila orang yang budaya dia lain daripada kita, jadi dia pun tak faham kita, kesabaran kena lebih tinggi. Okay. Cik Farah okay Okay. Okay, dan sekarang ni sebab kita online, macam saya cakap online class. Okay, so online class kita punya creativity kena berkali ganda, 200% kena lebih kreatif. Okay, kita ada banyak sangat aplikasi online. Okay, kita ada GeoGebra. Macam saya, walaupun saya punya major ialah sains, tapi bila kita masuk sekolah ni kita ditawarkan jawatan matematik. So why not kan? Kita boleh buat. So kita ambil position tu, saya ajar matematik. Kita ada banyak sangat apps yang boleh guna. Okay, macam contoh matematik yang saya boleh share dekat screen ni, kita ada GeoGebra, kita ada fact simulation, video-video YouTube. So banyak. Okay, tak terhad. Cuma kita akan rasa down bila belajar online ni. Mungkin ada juga mungkin rakan-rakan
Farah dan juga Anis mungkin rasakan benda ni. Bila kita ajar online ni kita rasa agak down lah, demotivated dan frustrated sebab kita tak boleh tengok student kita. Mungkin doktor pun rasa perkara sedemikian bila mengajar tak nampak student. Kan doktor kan? Kadang-kadang bila kita panggil pun, hello Ain, ada online dekat situ. Tapi orangnya tak balas. Mungkin dia masuk meeting, dia pergi main game, main dengan adik-adik dia. Kita tak tahu, kita tak nampak. Itu salah satu benda yang frustrated lah pada saya untuk online learning ni. Dan kita pun tak boleh buat apa, life must go on. Jadi kita teruskan je lah dengan apa yang kita boleh buat. Okay, yang penting kita usaha yang terbaik. Okay, itu sekian daripada saya. Mungkin habis nanti kita ada Q&A session. Kalau ada apa-apa soalan, saya kongsi apa yang saya kongsi dan apa yang saya cerita ni lah apa yang saya tahulah. Okay, mungkin ada benda yang saya tertinggal ataupun benda yang rasanya boleh ditambah, boleh di-share nanti. Okay, saya serahkan kepada saudari Anis Fazal untuk kongsi. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Oh, nervous. Okay. Jadi, saya start dengan sekolah. Nama sekolah saya yang saya bekerja sekarang adalah REC Kelang, Rohia Education Center. Macam dalam gambar tu, gambarnya kalau yang belah kiri sekali tu adalah gambar masa kami bagi food pack, study pack. Sebab PKP, jadi kami kena turun komuniti. Okey, saya terangkan gambar dulu tau. Okey, lepas tu gambar yang tengah-tengah tu adalah gambar hari sukan. Setiap hari Rabu kita ada sukan co-curriculum, jadi kita buat dekat Padang. Lepas tu yang kanan sekali last tu itu adalah gambar masa sambutan Hari Kemerdekaan. Okey, jadi saya terangkan pasal sekolah saya. Saya memang mengajar pelajar Rohingya semua. Semua adalah murid Rohingya sebab sekolah tu memang sekolah bawah NGO. NGO JREC, Jaringan Islam Masa Depan. Dia bawah ABIM kalau orang pernah dengar, Angkatan Belia Islam Malaysia. Jadi memang kita ada 5 sekolah bawah JREC. Ada REC Kuantan, Gombak, Kelang, Kuala Terengganu dan juga Pulau Pinang. Jadi saya kerja kat salah satu tu dekat REC Kelang. Okay, kita ada dua peringkat, sekolah rendah dan sekolah menengah, semua dalam satu sekolah sebab sekolah kita tak besar. Anak murid pun dalam 182. Kita punya cikgu pun ada 8 orang, memang tak banyak. Jadi saya punya silibus sekolah adalah silibus, kami menggunakan silibus KPM. Tapi silibus KPM ni terlampau tinggi level dia untuk kanak-kanak Rohingya. Jadi kat situ ada sikit cabaran untuk mengajar mereka. Jadi selalunya silibus tu kalau ada 10 topik selalunya sampai 8 je atau 8 tu pun dah memang yang paling hebat lah tu. Okay, dalam sekolah REC Kelang ni saya mengajar sekolah rendah, which is saya tak pernah sangka saya dapat sekolah rendah. Masa saya interview saya expect saya dapat sekolah menengah sebab sekolah ni ada dua-dua. Jadi saya memang terkejut dan saya pula mengajar dapat kelas bawah, kelas tahun 1, 2, 3. Dan masa tu lah saya rasa memang betul-betul kesabaran memang tinggi lah waktu tu. Jadi dengan kanak-kanak Rohingya ni kena banyak ulang perkara yang sama. Pasal kebersihan, sebab sekolah tu diorang punya, diorang bersihkan sekolah sendiri. Memang kita orang keselamatan pun cikgu-cikgu yang jaga, semua kerja cikgu. Cikgu jaga keselamatan murid, cikgu jaga kebersihan sekolah, cikgu yang jaga pendaftaran budak-budak memang datang pagi cikgu yang kena jaga dekat depan kelas, depan sekolah. Lepas tu balik pun cikgu kena jaga sampai diorang balik semua. Lepas tu baru cikgu boleh balik. Jadi kita punya cikgu memang banyak sangat kerja. Macam saya sendiri, saya mengajar bahasa Melayu dan sains tahun lepas. Tapi tahun ni saya mengajar sains dan bahasa Inggeris.
um, susah sains bila kita tak ada apa-apa kemudahan. Sekolah ni sebab di bawah NGO, dia sangat-sangat bergantung kepada dana dan dia juga di bawah UNHCR. Jadi murid-murid saya ni ramainya yang ada kad UN. Jadi bila dia bergantung kepada berapa ramai sekolah tu punya pelajar, banyak tu jugalah dia punya dana daripada UN. Kalau berkurang, jadi dana daripada UN pun berkurang. Jadi susah pada sekolah untuk menampung makan sekolah, kerja-kerja sekolah. Walaupun diorang ada yuran, tapi yuran diorang sangat rendah, sebulan RM30 sahaja. Jadi dana daripada UN tu untuk cover sebab diorang kat sekolah memang makan dekat sekolah, diorang memang diorang belajar dan makan memang semua di sekolah dan sekolah juga yang sediakan alat tulis. Kadang-kadang memang murid-murid datang sekolah memang tak bawa apa-apa, memang datang lenggang-lenggang, bila tanya buku kat mana, pensel kat mana memang tak tahu kat mana lah, memang kita kena sediakan selalu. Sama juga sekolah menengah pun dan satu je yang sekolah ni kita tak ikut, banyaknya tak ikut umur. Macam kita selalunya darjah 3 9 tahun, form 1 13 tahun, tapi tak. Even form memang kita punya sekolah ada yang umur 16 tahun, ada yang umur 14 tahun. Untuk pembelajaran diorang memang tahun, diorang ada SPSR dengan UPSR, ambil masa darjah 6. Kalau setakat ni, sekolah REC Kelang tak ada lagi buat SPM dekat sekolah sebab selalunya sekolah menengah ni sebenarnya baru. Jadi sebelum ni, sekolah menengah ni diorang berjaya masuk ke sekolah biasa. Ada yang kita dah pernah dapat sampai ke Amerika belajar, sama belajar. Ada yang dah pernah sampai ke sekolah Adiniah di Penang. Jadi tapi itu pun beberapa orang lah yang dapat sambut, yang beberapa kuota yang dapat untuk masuk ke sekolah KPM. Jadi silibus yang kita pakai memang silibus KPM. Lepas tu macam mana saya apply ke sekolah ni, saya involve dengan NGO. Jadi sekolah ni memang mak saya punya kawan, friend of my mom. Lepas tu jadi dia kata memang daripada sebelum saya belajar lagi dia cakap boleh tak Anis masuk sekolah ni, boleh tak Anis masuk sekolah ni. Masa tu saya memang mengharap untuk KPM saja dan I tak expect kita fail berjemaah. Okay, lepas tu jadi saya pun rasa macam ini pengalaman sebenarnya. Kalau nak expect gaji memang tak dapat gaji tinggi sebab ini memang sekolah NGO, memang tak boleh rasa kalau nak ikut rate sekolah biasa, sekolah KPM sangat-sangat rendah actually. Tapi boleh survive. Ini memang kita punya pengalaman lah. Ini dah tahun kedua saya dekat sekolah ni. Dan memang saya rasa cabaran yang paling dahsyat lah tahun saya masuk dan ada pandemik COVID-19. COVID-19 menyebabkan kita kena online class dan diorang sangat limited online class diorang sebab diorang memang tak ada kemudahan, diorang tak ada akses. Diorang tak ada laptop, diorang tak ada handphone. Handphone pun ada ayah diorang punya handphone sahaja. Even ayah diorang ada handphone pun diorang tak ada WhatsApp. So limited dekat situ. Tapi bila start je kita orang rasa macam tak boleh. Akhir tahun pun ada PKP lagi dan memang tak boleh nak pergi sekolah. Jadi memang kita orang memang terpaksa juga mak bapak guna juga telefon mak bapak tu untuk buat kelas. So medium kita orang hanya WhatsApp sahaja dan kalau kita nak bagi video pun sangat susah sebab dia orang punya data yang memang terhad. Jadi kita orang banyak pakai voice note. Memang voice note saja. Memang panjang setiap kali voice note. Lepas tu buku teks yang tahun ni memang panjang sangat. Kita orang scan satu-satu buku teks tu hantar dekat murid sebab diorang tak ada buku teks. Lepas tu memang saya rasa cabaran betul untuk tahun ni dan tahun lepas. Macam itulah, banyak juga aktiviti yang tergendala disebabkan
COVID tak boleh nak ni. Jadi macam saya cakap, untuk murid-murid yang tak ada online class, jadi kami turun ke community untuk bagi study pack macam tu. Jadi banyak takwim sekolah pun banyak ikut macam KPM, sama je. Itu saja rasanya saya punya bahagian. Okay, terima kasih. Bobo, sila balik. Terima kasih Anis Fazal. Next, ni minta saudara Farah Amira do your sharing. Silakan. Farah Amira. Assalamualaikum. Selamat petang. Yang saya hormati Barisan Pensyarah, sahabat-sahabat saya lah, sahabat seperjuangan dulu IT16, Bobo dan Fazal. Okay, terima kasih untuk jemputan hari ni. Sebabnya tak tahu nak cakap apa sangat sebenarnya. Okay. Hai Dr. Bahiyah. Dr. Bahiyah pun dari sini, masih Dr. Bahiyah. Dr. Bahiyah adalah salah seorang pensyarah yang menjadi rujukan kepada majikan saya semasa saya nak apply sekolah antarabangsa ni. Okay, baiklah. Terima kasih Farah Amira binti Azmi. Dan saya sekarang seorang tenaga pendidik Prince of Wales International School, Island, Penang, Pulau Pinang. Okey, dan gambar yang ditunjukkan oleh saudara Bobo dekat slide ini adalah kawasan sekolah saya lah. Okey. Start daripada pengalaman kot. Tak tahu nak mula daripada mana. Cuma okey, kita mula daripada macam mana saya masuklah ke sekolah ni, termasuk okey, macam ni. Tamat saja, grad saja daripada UPSI tahun 12 tu memang tengah-nganga lah sebab dia fikir macam mana next bila. Dia punya tertanya-tanya macam bila nak kena panggil. Tapi dalam masa yang sama kita ni perlukan pendapatan untuk melangsungkan hidup lah. Yes, money. Okay. So masa tu saya antara yang selalu saya duk telefon, duk tanya lah, macam mana ni, how so dia nak panggil dalam masa dekat ni. Bukan, aku tak rasa dia nak panggil. Aku rasa lambat lagi. So apa, saya siapkan resume dan saya hantar lebih daripada 20 buah sekolah antarabangsa dekat dalam Malaysia ni. Lebih daripada 20 buah sekolah lah hantar resume. Sampai saya dipanggil oleh salah sebuah sekolah antarabangsa yang pertama dekat Sungai Petani, Regent International School. So saya macam, okey lah dapat masuk. So saya bertugas di sana selama setahun. Belajar Regent International School, silibus dia adalah IGCSE. International General Certificate of Secondary Education. So dekat sana, medium pengantaraan, bahasa pengantaraan dia adalah bahasa Inggeris. Fully bahasa Inggeris. Even masa interview ke, masa mengajar ke, semuanya menggunakan bahasa Inggeris. Okay. Setahun berkhidmat di Sungai Petani, kemudian saya terfikir macam, okay, untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang menonton ni, sebenarnya sekolah antarabangsa ni, sekolah-sekolah swasta ni, dia untuk kita demand gaji, kita perlu lompat lah ke sekolah lain. Maksudnya kalau kita stay di sekolah yang sama, potensi untuk kita demand gaji tu agak susah untuk naik sebenarnya. So saya dah bekerja selama setahun di Regent International School tu, kenaikan gaji agak kurang memuaskan. Demand. Walaupun masa tu fresh graduate, demand. Kenaikan gaji agak kurang memuaskan. Jadi saya pun macam, tak apalah, aku hantar resume pergi dekat sekolah lain. So saya pergi hantar kat sekolah lain. Saya dapat panggilan daripada Prince of Wales International School ni. Masa kejut sebab sekolah ni antara sekolah yang sekolah-sekolah orang berduit lah dekat Pulau Pinang. So dia panggil invitation untuk interview. So saya pun pergi. Sampai je pengetua dia Mak Saleh guys. Tak lah. Dia rasa ketak. Aku macam sudah. Lepas tu kita ketak. Pengetua dia Mak Saleh guys. Aku masuk. Saya pun masuk. Saya masuk. Biasalah dia tengok folio, dia tengok resume apa semua. Soalan pertama yang dia tanya pada saya adalah, how long will you be staying here? Maksudnya berapa lama nak duduk sini? Lepas tu saya macam dalam masa tu mindset saya duk fikir, dia mesti fikir disebabkan saya adalah graduate universiti awam, dia fikir saya akan keluar lah, saya akan pergi sekolah government. Tapi disebabkan masa tu punya desperate lah nak kerja, saya pun cakap, I'll be staying here for long. As long as I'm still have some benefit. Still
ada rasa nak mengajar di sini, saya akan stay. Lepas tu dia tanya saya, are you not going to the government school? Saya Farah, sorry we miss you, tak dengar. Repeat balik. Tengah show cerita you ni tadi. Farah tak dengar. Ya, Aku nak dengar hilang pula suara ya. Okay. Semua tengah fokus. Saya rasa dia ada line problem sebab I saw her in and out masa kita baru nak start tadi. Farah okay? Dia left keluar. Oh. So while waiting for Farah, dia punya cerita tengah show tadi. Dia kata saya and stop. Dan dia pun interact dengan penonton-penonton peserta sesi ya. Okay, while waiting for her, Nas sharing because from what I see, daripada apa yang saya nampak, walaupun each of you ni dekat sekolah swasta, sekolah antarabangsa, tapi lain sekolah, lain setting dia. Contoh macam sekolah Rohingya tadi, ECE. So macam Bobo dan Farah cerita yang sekolah yang mungkin banyak dana kan, jadi setting dan dia punya cabaran lain dari segi berapa, dari segi expectation. Kalau kita pergi dekat sekolah Anis tadi dan kita lihat mungkin kurang pressure daripada parents, tapi you have to work hard in order to deliver your task lah. Bukan hanya mengajar kan, you kena buat segala benda macam management, kesian dan sebagainya. So sebenarnya kita ada banyak soalan sebenarnya. Maybe bukan dekat chat, tapi sebenarnya saya ada buat Google form, dekat Google pun ada soalan. So keep on filling the form, just tulis soalan-soalan, nanti kita akan review. Dan in case kalau tak sempat, kami akan macam ni sampaikan jawapan-jawapan kepada soalan tu kemudian lah, maybe through email buat FAQ dan sebagainya. So again, while waiting for Farah, jangan dilupa nanti dia sampai mana tadi. Please bantu saya. Dah masuk? minta maaf. Farah, you in. Program. You ingat tak you berhenti kat mana tadi? So sila sambung, tengah seronok cerita you. So over to you. Okay. Okay. Masuk-masuk dia pun tanya macam are you going to government school? Saya pun macam dalam hati pandai pula Mak Saleh. Ni macam dia boleh tahu aku nak lari ni, macam dia boleh tahu aku nak belah ni. Lepas tu kalau aku cakap aku nak pi, dia akan tak bagi kerja tu. Dia of course dia tak ambil saya bekerja di situ. Kalau saya cakap okay saya akan ke government school, for sure dia takkan ambil kita. So saya pun macam pergi no. Saya cakap no. And then tamat je interview and dia offer gaji lah. Penawaran gaji ni saya tak boleh tolak lah yang dekat sini ni. Yang ni yang buat saya rasa nak stay lah dekat international school. Yang ni yang buat rasa nak stay sebenarnya. Lepas tu okey lah, mulalah kerja. Lah saya lapor diri, saya start kerja tu. Bangga menjadi satu-satunya anak kandung Suluh Budiman dekat international school, satu-satunya Melayu dekat situ sebagai seorang tenaga pengajar. Dikelilingi oleh semuanya American, British. Okay. Begitu juga dengan students. So jadi okey lah. Awal-awal tu memang susah sikit nak masuk. Saya clearkan dekat sini sebenarnya environment kerja sangat tak sama dengan sekolah kebangsaan, sekolah kerajaan, tak sama langsung. Saya pernah praktikal, saya dulu praktikal dekat sekolah menengah kebangsaan rapat setia, sekolah kerajaan, tapi tiba-tiba bekerja dekat sekolah antarabangsa. Environment kerja semua berbeza. Dekat sekolah kebangsaan, sekolah government, dia jenis kalau macam kita tak tahu kita tanya. Kita cakap contoh tak tahu, contohlah penolong kanan akan kata kamu kalau tak tahu kamu jangan diam je, kamu kena tanya, kamu tak boleh senyap ni. Tapi di sekolah antarabangsa, sekolah yang saya bekerja sekarang, dia tak suka kita buat bodoh tau. Kita tak suka, macam dia rasa dia hire orang yang bodoh lah. Dia tak nak. Oh, terkasar pula bahasa, tak apa kau pakai perkataan bodoh boleh no? Sorry. Okay. Kurang pandai. Boleh sensokkan. Kurang pandai. Dia rasa macam dia hire orang yang kurang pandai. Jadi bila kita tanya macam, sir, I'm not sure about this. Sir, dia rimah, dia tak suka. So kita pula yang jadi macam tertanya-tanya macam mana nak buat apa semua ni kan. So jadi kena pandai-pandai bawa diri lah. Sekolah antarabangsa ni memang kena pandai-pandai bawa diri. Lepas tu, apa lagi ya? Students. Okay. Sekolah antarabangsa, sekolah swasta
kita treat student as client. Kita tahu sekolah antarabangsa, sekolah swasta ni dia profit based school. Maksudnya sekolah yang daripada sekolah tu lah dia buat duit. So jadi of course dekat sekolah saya pun kalau boleh tengok student-student ni semua ini uniform dia orang yang colour purple tu ada area yang ni macam chilling area lah untuk dia orang duduk discussion apa semua kat situ. Student kita layan dia macam klien. Okay, macam klien. Macam mana kalau kita ada bisnes, kita jaga klien, macam tu kita jaga students kat international school lah. So apa sahaja yang dia orang nak, apa sahaja yang dia orang perlu, memang tu jadi satu kewajipan untuk kita provide. Walaupun benda tu tak masuk akal pun sebenarnya. Tapi untuk memuaskan hati parents, untuk memuaskan hati student dan juga untuk memuaskan hati pihak management sekolah, HR kita kena buat benda tu. Sebab kalau tak position kita sendiri yang dalam bahaya kat sekolah tu. Macam itulah. Apa lagi? Cabaran untuk sekolah antarabangsa ni. Farah. Sorry Farah, we cannot hear you. Sabar ya Farah, sabar. Mohon bersabar. Oh, so Farah Okay, terlast. boleh saya tambah sikit? Silakan Bobo. Di samping, okay. Jadi sebenarnya apa yang saya dapati daripada 2 tahun lepas saya graduate, dia ada satu stigma bila kita masuk sekolah swasta ataupun sekolah international, sekolah antarabangsa. Okay, sebab apa? Medium pengajaran, medium perantaraan adalah bahasa Inggeris. Jadi bila dengar je kena speaking English all the time ni takutlah semua. Bukan nak takutkan sesiapa, tapi itulah hakikat. Sebab bila kawan-kawan share dengan kita pun macam mana nak apply-nya, aku punya English tak power lah. So selagi kita tak cuba kita tak tahu. Okay, saya dah dengar Farah suara is back. Saya nak nampak ulasan sikit tadi, tapi tak apalah, kita continue dulu Farah. It's okay. Okay, Tinggal ni. So jadi cabaran dia dengan student macam tu lah. Kita treat student macam klien apa semua. So jadi memang kadang-kadang kita jadi macam pening kan semua kepala sebab sekolah ni parents dia bayar iuran 50-60 ribu setahun untuk satu student, satu anak. So of course dia orang nak satu layanan yang baik, satu education provide yang bagus untuk anak dia orang, which is kalau pun ada sikit benda yang tak memuaskan hati, memang parents akan suarakan benda tu pada sekolah. Dan barisan management sekolah, pengetua semua tu sangat-sangat menjaga parents lah. Sangat-sangat menjaga parents. Bukan saya tak kata dekat sini kebajikan cikgu terabai tak. Kebajikan cikgu pun dijaga, cumanya cikgu kena pandai-pandai bawa diri sendiri. Macam tu. So sentiasa letakkan diri tu pada benda yang pada keadaan yang safe side lah. Bahasa pengantaraan sekolah antarabangsa, bahasa Inggeris. Saya tak ada satu pun student Melayu dekat sekolah tu. Yang lokal pun Chinese, Indian. Baru-baru ni je kot, baru ada register seorang budak Melayu. Baru masuk KL. Yang lain tu anak-anak Mak Saleh lah. Mereka family parents kerja di sini, so anak dia belajar. Saya tak berani, tak tahu nak cakap macam mana, tak tahu. Saya tak boleh nak cakap macam, okay kita semua pergi international school, kita jangan pergi school HPP. Tak, jangan fikir macam tu, jangan fikir macam tu. Maksud saya macam, peluang tu ada, rezeki tu ada walaupun bukan di sekolah kerajaan, walaupun tak dipanggil untuk buka HPP, pun gagal untuk buka HPP. Just anggap benda tu sebagai satu laluan rezeki ke tempat yang lain. Macam tu. Sebab memang semua orang masuk UPSI, semua orang ada sifat jadi cikgu, perasaan nak mendidik apa semua kan. So walaupun tak disalurkan ke sekolah kerajaan, sekolah international school, sekolah swasta macam Bobo dengan Fazal, okay, maksudnya macam tu. Saya kena berani mencuba kot. Jangan takut lah. Memang bahasa pengantaraan dia bahasa Inggeris, fully bahasa Inggeris. Saya rasa dah lah, balik rumah je lah orang masih cakap dekat sekolah tu cakap bahasa Inggeris. Dengan gad-gad pun, dengan gad pun cakap bahasa Inggeris. Macam tu. Punya keluasan lah penggunaan bahasa Inggeris tu di sekolah. Macam tu.
Tapi jangan takut. Cuba. Jangan takut. Just sebenarnya bahasa Inggeris ni bila kita bercakap hari-hari dia akan makin better. It's like practice makes perfect. So jangan takutlah untuk gunakan bahasa Inggeris ni. So kepada yang adik-adik yang ada penguasaan bahasa Inggeris yang bagus, gunakan satu-satu peluang untuk mohon position dekat sekolah antarabangsa ni. Sebab selain daripada gaji yang agak okey, yang okey saya kata gaji yang agak lumayan jugalah. Sekali dua kali ganda juga daripada gaji guru di sekolah kerajaan. Tapi macam apa yang saudara Bubu cakap tadi, dia depends on sekolah sebenarnya. Sebab masa saya baru-baru mengajar di Regent International School tu, rate gaji dia just lebih kurang saja. So bila datang ke sekolah ni, kita pun dah ada pengalaman, kita boleh demand lah gaji macam tu. Facilities is super. Kita pergi sekolah, everything is provided lah. Daripada alat tulis, laptop, semua benda. And of course, kelas dia adalah smart classroom. Kita pakai whiteboard, kita pakai smart whiteboard. Which is dia macam satu screen TV besar, ya, dan di situ kita boleh project YouTube, apa semua, everything is just by using the smart whiteboard lah. Kita smart board, bukan smart whiteboard. So tak guna adalah. So boleh dikatakan every class students akan dapat satu iPad. Each student will get one iPad lah. So kita apa yang kita just boleh, even dalam kelas pun tak guna pun whiteboard sangat. Kita just assign students pegang iPad, so kita just sama macam kalau kita ada My Guru apa semua kan. So sekolah international school diorang pun ada platform diorang sendiri lah. Kita just assign task dalam tu apa semua. Facilities perfect. Kalau nak kerja aircon, nak kerja classroom yang selesa, budak tak ramai, okey. Tapi yang tertorturenya adalah mental lah bila dengan sekolah, dengan parents, dengan students. Kita kena faham lah orang yang bila dia ada duit sikit ni, perangai dia pun ada-ada jugalah. Ataupun dia simpulkan mengada-ngada, dia mengada-ngada sikit ya. Tapi tak apa sebab dia bayar, jadi kita serve sebab dia bayar. Okay. So tak apa, jangan fikir macam kalau tak nak lah apply international school, aku takut lah, aku bukannya pandai sangat bahasa Inggeris. Stop. Cuba. Kalau dapat rezeki, tak dapat tak apalah, tunggulah SPT. Tak apa, tak salah. Kalau tanya saya, okey, saya memilih untuk stay lah di line sekolah antarabangsa ni. So belum ada plan untuk masuk sekolah kerajaan lagi buat masa sekarang. Masih di sekolah antarabangsa. So jadi kalau ada saya bukanlah orang yang hebat pun, dok, sumpah dok. Tolong je. Kalau ada yang perlu untuk macam tanya ataupun ada yang nak tanya apa-apa lah pasal resume ke, pasal apa ke, just buat email. So dia macam apa, jadilah alumni yang berguna sikit lah macam tu. So boleh email je. Kalau ada soalan ke in case of resume atau sekolah apa semua, just boleh email saja. InsyaAllah saya akan tolong. Student UPSI. InsyaAllah. Okay. Okay, terima kasih. So, peluang dah dibuka. So, kepada para pelajar ataupun alumni sendiri yang kalau nak tolong apa-apa, especially saudari Farah, dia dah open peluang tu, boleh contact her or something lah. Okay, so seperti biasa kalau ada soalan, sekarang kita akan pergi ke sesi Q&A. Okay, please on your mic if you have any question. Kalau soalan sila buka mic ataupun tulis dekat chat. So saya akan baca lah. Okay, jadi sebenarnya dalam masa yang sama dekat Google Form pun ada soalan-soalan juga yang dah ditulis. Jadi sebenarnya kita expect to stop at 4:30 So for those who have question, please do so, right? Okay, so salah satu soalan, apakah yang mendorong atau memberikan anda para alumni ni keyakinan untuk apply? Sebab as we know, masa dekat UPSI kita memang typical government school punya syllabus, punya cara apa semua kan. So macam ni you have the confidence to even send your resume for the application? Anybody? Siapa nak start? Maybe Bobo, Saiful? Okay, soalan yang berlas. Okay, apakah yang mendorong untuk kita apply? Jujur saya cakap,
untuk saya seperti yang saya cakapkan tadi, we need money to go on. Okay, money is the fuel for life. Okay, kita tak kata money is everything, but money is the fuel for life. So, apapun kita akan cari yang terbaik dekat mana untuk sumber kita dapatkan duit, sebab takkan kita nak duduk rumah tunggu sehingga panggil SPP, okay? So itu sesuatu yang tak memberangsangkan. Okay, tahun lepas 2019 tiada langsung panggilan interview SPP, tak ada, nada. Okay, no. So takkan kita nak duduk tunggu je kan? So apa kita buat? Kita kena cari usaha sendiri. So macam ada rakan-rakan yang buat home tuition, ada rakan-rakan yang bekerja dengan pusat tuition, ada yang jadi home tutor, ada yang venture into business. So dia benda yang kita kena buat untuk kita survive. So kalau ada rakan-rakan yang even masuk bidang lain, okay, masuk syarikat jadi accountant, kena hantar pergi kursus sana sini. So macam kita masih lagi rasa, aku rasa tak boleh lah kerja kat tempat lain. Okay, so aku kena apply sekolah. Tapi kalau tak dapat sekolah government, kita pergilah sekolah swasta ataupun sekolah antarabangsa masuk. Okay, cuma mungkin saya nak tambah sikit lagi kat sini. Mungkin stigma untuk sekolah antarabangsa dengan sekolah swasta ni mungkin sebab kita perlu pendarahan kot daripada waktu belajar lagi, student lagi. Mungkin saya boleh sarankan dekat Syara, mungkin ada restructure of course or something like that. Mungkin kita boleh masukkan sikit. Okay, lagi banyak lagi bagus lah sebenarnya, sebab kita nak lari daripada pemikiran bahawa SMP ni memang tunggu saja government. Duk tunggu government. Kalau selagi tak dapat SPP, selagi tu dah tak mau kerja. So mungkin salah satu cara untuk kita buang mindset ni adalah masukkanlah silibus international dalam kita punya silibus pembelajaran subjek KPD contohnya. Okay. Sebab kurikulum tu lain dia punya carta alih. Okay. Setiap kurikulum tu lain carta alih. Contohnya IGCSE. Cara assessment, cara pentaksiran pun lain. International Baccalaureate, cara pentaksirannya pun lain. Berapa persen project, berapa persen presentation, berapa persen dia ada macam kena buat social study, something like that. Okay, berapa persen. So semua benda tu kalau belajar daripada waktu kita belajar lagi, kita dah tahu, jadi kita akan lebih yakin lah. Macam kata tadi mendorong kan. Jadi bila kita dah tahu benda tu, oh macam ni dia susun. Jadi benda tu akan mendorong kita untuk carilah dekat mana, sebab kita dah tahu. Ni kita tak tahu kan, macam aku tu IGCSE, macam ni kita nak apply kan, kita takut nak cuba. At least kalau kita dah tahu, kita boleh cuba. Alright. Soalan Rita? Soalan Rita? Soalan dia tadi macam mana nak apa? Apa yang mendorong? What's your pushing factor? Memang tadi you ada mention macam Anis kan, you dah involved dalam NGO and your mother's friend suggest. Tapi you yourself, macam mana you boleh macam okay, I'm going to try for this one, I'm going to go for this. Oh, mula sebenarnya lepas habis belajar, saya tak terus masuk. Saya jadi guru ganti dulu dekat SBPI Gombak. Memang masa tu macam heaven lah kan, mengajar budak-budak pandai, diorang ada iPad, diorang ada semua benda, macam kemudahan tu sangat wow lah sebab dia sekolah global kan. Lepas tu bila dah habis tu, saya rasa macam saya tak boleh duduk diam dekat rumah. Lepas tu saya rasa macam tak boleh lah, saya kena buat something. Mula-mula saya buat, saya kerja dengan mak saya kerja anak Muslim, jadi saya memang bekerja dengan dia, tapi saya rasa ini bukan saya punya minat lah. Saya memang minat mengajar. Jadi bila kawan mak saya tu ajak, jadi tapi dia interview resume semua hantar macam biasa. Saya memang hantar yang resume yang cantik, yang lengkap. Lepas tu memang interview memang kena perform lah, walaupun itu kita kenal dah lama kan, daripada kecil kenal kawan mak tu. Tapi memang masa tu saya rasa apa yang menurut saya adalah saya rasa saya nak ada duit sendiri sebab saya suka online shopping. Itu je saya rasa. Masa tu, ya kan, betul. Satu pushing factor dia lah. Ya, itu saya punya personal lah. Sebab saya duduk dengan mak ayah lagi sampai sekarang.
Lepas tu saya rasa macam bila saya mengajar saya happy. Bila saya nampak anak murid saya mengajar, itu buat benda yang saya rasa walaupun gaji saya tak tinggi banding dengan Farah dengan Bobo. Memang gaji saya merendah sangat. Tapi saya happy bila tengok anak murid saya boleh membaca, boleh mengira, boleh uh, boleh faham apa saya ajar. Jadi bila kita tanya soalan dia orang boleh jawab dan saya rasa macam saya happy dan saya teruskan macam tu lah. Walaupun saya boleh je untuk minta ke sekolah yang lain yang mungkin gaji lagi tinggi. Tapi saya rasa saya nak stay kat sini dulu sampailah SPP panggil. Macam tu lah. Itu saja. Okay, thank you. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada soalan. Boleh silakan. wabarakatuh. Saya Dr. Rahim. Okay. Okay. Tahniahlah kepada pelajar-pelajar Fakulti Sains Matematik mengajar di sekolah antarabangsa, itu satu pencapaian yang luar biasa lah. Saya nak bertanya, sebelum ini maksudnya bekerja lah kan? Dah bekerja lah di sekolah antarabangsa. Ada tidak diberi peluang di sekolah-sekolah antarabangsa yang di mana saudara-saudari ini bekerja untuk pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar di UPSI ni menjalani praktikum? Ada ruang dan peluang tidak? Saya jawab dulu boleh ya? Boleh. Untuk sekolah saya tak ada. Dua-dua buah sekolah yang saya bekerja sebelum ni, Regent International School dan yang terkini Prince of Wales International School Island, tidak membuka untuk pelajar-pelajar buat praktikal di sekolah. Dia Kecuali tidak menawarkan lah. dia tidak menawarkan peluang tu. Tapi ada permintaan. Okay. Yang kita ada 3 orang kat sini kan? Daripada 3 sekolah yang berbeza kan? Okay. Cuma Jadi itulah. Kita kalau boleh kita nak hantar pelajar yang berkaitan explore lah kan. Dulu sebelum mereka ni berpeluang mengajar di sekolah antarabangsa, itu satu, kata orang tu satu peluang. Satu peluang untuk masa akan datang mereka terus serap ke sekolah antarabangsa ke ataupun sekolah-sekolah swasta dan sebagainya. Kalau katakan sekolah swasta antarabangsa tidak membuka ruang, jadi macam mana mereka ada peluang untuk itulah, untuk meneruskan dia punya minat mengajar di luar kawasan kementerian lah maksud saya. Okay. Kemudian saya nak tanya lagi satu soalan. Boleh Boleh. Okay. Boleh silakan. Okay. Selepas mengajar di sekolah antarabangsa tu, okay, saudara-saudari berpengalaman belajar di UPSI. Apa yang dipelajari di UPSI, iaitu daripada kursus-kursus yang dipelajari itu, memberi manfaat ataupun adakah ada cadangan tak macam kesesuaiannya tu untuk membolehkan pelajar-pelajar kita ni explore peluang yang lebih terbuka ataupun peluang yang lebih luas. Sebab mungkin saya bagi contohlah, kursus-kursus yang diambil di UPSI ni dia lebih menjurus kepada sekolah kerajaan. Tidak memberi pengalaman sekolah ataupun maklumat ataupun kandungan yang ada tentang sekolah swasta ke sekolah antarabangsa ke. Jadi adakah ini yang mengakibatkan pelajar kita ni rasa macam talent dia tu dekat sekolah kerajaan dia, bukan talent daripada sekolah yang lain, macam itu? Pada pengalaman saudara-saudari sekalian lah. Okay, boleh saya jawab dulu? Boleh. Anis. Okay, soalan pertama praktikum. Okay, setakat yang saya tahu, okay, di Cempaka Ceras kami terima untuk sains sukan ataupun PJ. Cuma tu daripada guru yang lama lah. Okay, bila kita tanya ada tak terima, so dia kata ada terima dulu untuk subjek sport. Tu saya tak sure lah sama ada pendidikan jasmani ataupun sains sukan. Okay, mungkin sebab tak ada orang pun ada percubaan pun untuk tanya kepada HR mungkin ataupun di sekolah, so jadi tak ada lah. Sebab saya nak kata sendiri tak boleh pun, saya bukannya management kan. Apa-apa pun email tu di forwardkan kepada pentadbiran HR. Mungkin kalau nak masuk ke Cempaka Ceras mungkin boleh contact saya balik ke, saya bagi nombor berapa.
saya boleh macam forwardkan kepada orang yang lebih patut tahu akan hal ni lah. Okay, yang kedua pasal soalan macam apakah penambahbaikan, okay, macam saya ulas sebentar tadi, sebab kita takut untuk masuk sekolah international ni sebab kita tak tahu apa tu IJ, apa tu Cambridge. Okay, so takutlah nak cuba. Okay, so antara penambahbaikan yang boleh buat, masukkanlah sedikit silibus ni macam memperkenalkan. Okay, mungkin bila silibus British, curriculum British, Cambridge, so apakah dia punya komponen-komponen dia, okay, apakah dia punya subjek-subjek dia, dan apakah dia punya learning outcome, kita compare balik dengan silibus kita, okay, learning outcome dia sama atau berbeza. Silibus IB, jadi apa dia punya learning outcome yang dia nak, okay, mungkin boleh perkenalkan subjek-subjek tu dalam tu. Dan pada saya kursus-kursus lain sepanjang pengajian saya sangat membantu lah, macam KPR, KPD, KPF. So mendalami. Cuma pada saya mungkin perlunya satu pendekatan pendidikan yang lebih umum. Macam kalau macam saja KPF, kita memang kepada pendidikan di Malaysia. Okay, pendidikan di Malaysia. So mungkin kita boleh luaskan kepada pendidikan yang secara global. Okay, sebab saya nampak ada suatu soalan dekat sini, sebab kita masih dalam bincang tentang kurikulum, ada soalan dekat sini. Kurikulum British, Amerika apa semua tu sangat berlainan ke dengan silibus KPM yang biasa? Silibus tu susah ke? Okay, untuk menjawab soalan ni, sebab saya pernah rasa dua-dua, Cambridge dan juga silibus KPM, pada saya tak susah. Dia tak adalah terlampau lain macam over dua lain. Okay, sebab topik dia akan ada sama, bidang dia akan ada sama, cuma cara susunan tu lain lah. Okay, contohnya kalau macam Cambridge, saya boleh kata contoh kalau macam kita belajar matematik kan. Okay, kalau form 1 contoh dalam Cambridge kita belajar nak kira percentage. Okay, berapa percentage? 75% untuk harga beg RM200. Contoh. Okay, bila kita naik ke form 2, apa yang kita belajar form 1, dia punya form 2 extension dia berapa percentage increase ataupun percentage reduce untuk harga beg tu. Tapi bila kita form 2, yang kita belajar balik form 1 tu ada lagi. Sebab tu itu apa yang saya boleh tengok lah, silibus Cambridge dengan silibus KPM ni. Jadi dia lebih mudah untuk student macam relate. Oh ni dah belajar last year tapi belajar lagi tahun ni. So dia boleh connect balik apa yang dia belajar untuk form 2. So bila masuk form 3, apa yang belajar dalam form 2 ada lagi dalam form 3 tu. Dia lebih interconnected berbanding silibus kita. Tapi tetaplah saya kata silibus KPM tak bagus. Cuma mungkin kesinambungan tu tak berapa nampak. Tapi kita sebagai guru, kitalah yang perlu menyampaikan ilmu dan kitalah juga yang kena menyambung jalinkan apa yang terputus. Okey. Kita ada saudari Syahidah. Okay, saudari Syahidah ni juga saya punya rakan seperjuangan 2016. Dia nak ulas sesuatu ni. Syahidah. Tak. Ya ke? Silakan. Nak ulas. Okey, selamat petang kepada semua doktor, rakan-rakan dan juga junior. Saya cuma nak tanya kepada alumni yang berjaya ke sekolah international dan swasta. Nanti itu sekolah bukan kerajaan lah. Okay, macam mana first step untuk masuk ke sekolah tu selain daripada resume? Sebab kalau kita fikir logik, okay, daripada saya sendiri pun, saya dah hantar resume ke berpuluh-puluh sekolah swasta selama 2 tahun. Tapi tak pernah dipanggil. Okay, macam mana kalian yang fresh grad boleh dipanggil oleh sekolah international dan sekolah swasta? Okay, bukan saya nak nyatakan rasa kecewa, tapi selain daripada silibus yang berbeza, sekolah swasta juga akan tolak kita graduan USI sebab kita akan masuk ke Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM katanya. Okay, itu first point. Okay, second point is the syllabus tak sama. Okay. Okay, jangan senyum bobo, sabar belum habis. Okay, third point is you kata you punya resume kena kukuh. Okay, boleh tak nanti kongsikan resume tu untuk alumni lain yang belum posting dan juga junior yang menanti posting dan junior yang masih di UPSI, macam mana you guys improve you punya resume? Sebab saya minta sekolah swasta dan international tapi tak pernah dipanggil. Saya tak tahu kat mana stop
ataupun mungkin dia tengok dekat first career job, memandangkan bila saya tak dapat je sekolah swasta atau international, saya terus jump ke bidang lain iaitu accountancy, and I just go excel with my another field lah. So adakah first job tu effect dekat career perguruan tu? Means bila once you change your career path, first job you dah account, then you tak boleh enter pendidikan macam tu. That's why international school tak pernah panggil you. Okay, macam tu ke? Okay, so thank you Nur Syahidah. Okay. Sebenarnya sesi sharing ni adalah lebih kepada persediaan untuk LM dan kita nak bagi pencerahan untuk bakal-bakal pelajar yang akan ke LM. But anyway, untuk soalan tadi boleh tak kalau sesiapa Farah ke Bobo ke Anis ke, kau just like half minute to summarize Syahidah punya question. Okay, Farah. Farah hilang. So just a quick summary sikit. Anis, boleh? Bobo. Okay, tak apalah. On resume, saya rasa tiap-tiap faculty memang ada rancangan untuk help, okay, para bakal graduan, even yang dah graduate, having, this kind of session lah, insyaAllah. So, tunggu. Stay tuned. We are going to have lots of series, insyaAllah, of this FSM alumni sharing session. This is the first series, so please stay tuned. Email pemberitahuan akan di-blast dengan setiap series tu topik lain-lain. So yes, tunggu update berkenaan tu nanti ya. InsyaAllah akan disebarkan kepada semua, like what we did for this session. Okay, so ada any of you want to comment on the question, or saya ada soalan yang lain ni saya tanyakan dulu, boleh ya? Okay, salah satu isu ni soalan kita selalu dengar kalau guru-guru di sekolah mereka kata terlalu terbeban lah, kena buat kerja banyak apa semua. Macam mana dengan school? Adakah anda semua selain KPI mengajar, ada tak KPI lain yang perlu dicapai, perlu kerja weekend ke tidak? So nanti pelajar praktikal ni, kalau praktikal sekolah biasa kan dia ada kena buat program dan sebagainya kan? Ada tak mereka peluang untuk melibatkan diri in that kind of activity kalau dia buat LM di sekolah swasta atau sekolah antarabangsa? Apa? Okay, boleh saya mulakan? Sabar Farah, jangan marah ya. Sama juga. Jangan berebut. Kita ada 11 minit ni so better guys make it fast. Bagi saya dulu lah sebab saya rasa paling simple. Okay, saya punya waktu bekerja memang pagi sampai malam. Saya rasa 24/7 because memang kerja dekat Rohingya Education Center. Kita memang even kelas online pun memang pagi sampai malam sebab bergantung pada ibu bapa yang bekerja, sebab grup WhatsApp kita bagi kerja dalam WhatsApp tu dia orang balik kerja baru boleh buat kerja. Jadi kadang-kadang malam pukul 10, pukul 11 baru hantar kerja, so memang kerja kat situ. Tapi kalau luar daripada tu, saya sebab sekolah saya kecil, kita orang tak ada kerani. Jadi saya memang pegang bahagian inventory sekolah. Jadi semua inventory saya dengan kawan saya memang satu U juga, sama satu kelas dengan Bobo dengan Farah, Yaya nama dia. Okay, dia pun sama dengan saya, kami buat inventory sama-sama. Saya rasa itu yang keluar lagi dari bidang pengajaran. Lepas tu memang kalau ada food pack ataupun macam ada pemberian food pack ataupun study pack, memang weekend pun kadang-kadang kena kerja. Saya rasa itu pada bahagian saya lah, mungkin sebab saya punya sekolah pun NGO kan. Jadi sekolah Farah dengan Bobo boleh kongsi? Okay, saya quick one lah, cepat lah. Okay, sekolah saya tak. Saya tak buat kerja yang selain daripada kerja saya lah. Maksudnya kalau kerja perkeranian ke apa, kita ada HR department which is mereka settlekan semua. And setiap guru kita ada teaching assistant. So saya ada assistant saya sendiri, which is kalau kerja saya yang mana yang terbanyak-banyak akan dipaskan kepada teaching assistant saya lah untuk dia selesaikan. And then lagi satu, guru sekolah antarabangsa kita ada dua, class teacher dan specialist. So saya memegang jawatan specialist kat sekolah, saya tak bukan class teacher. So class teacher dia orang akan hire orang lain untuk bertindak sebagai guru kelas, which is dia cuma jaga sahaja student dan pelajar-pelajar dalam kelas tu. Dia tak perlu mengajar subjek, tak perlu mengajar apa. Sebab guru-guru subjek ini kita gelarkan sebagai specialist. So jadi sepanjang saya di sekolah antarabangsa Prince of Wales ni, saya tak buat lah kerja yang di luar bidang saya. Tu je lah.
Macam extra curriculum ke apa ke, sebab nanti in case kan contoh kalau pelajar LM kita pergi ke sekolah swasta macam ni, ada tak peluang diorang macam nak organise aktiviti ke apa macam tu, ke memang tak dibenarkan involve? Kalau sekolah saya, kami ada event coordinator. So dia akan organize everything lah. So semua event apa semua, event coordinator ni yang akan buat. Dia seorang Caucasian lah dekat sekolah tu. So dia yang akan rancang semua. Okay. Okay. Thank you. So kalau Farah boleh kata dia macam ringan, dia free, dia kena tugas mengajar. dia kan specialist. Kalau Fazal pula kata dia macam banyak, yelah kita lihat pada Rohingya Education Center kan. So kalau macam sekolah saya boleh kata situasi sama dalam sekolah government. Cumanya kita punya beban kerja tu diagih sama rata antara cikgu. Tak kira awak junior ke, awak senior ke, baru masuk ke, baru beranak ke, masih dapat tugas yang sama. Kalau awak dah handle event ni, tak boleh handle event ni. Dah handle lagi jaga benda ni. So mungkin kalau dalam government, mungkin saya sendiri pernah rasa cikgu-cikgu bukan pembahagian tu tak sama rata lah kalau dekat government. Apa yang berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya nampak. Tapi kalau dekat sekolah saya, kita ada pengetua yang berwibawa, dia akan agihkan tugas dengan sangat adil. Cumanya kena pandai bertindak lah, jangan bertangguh, lesson plan. Kena pandai apa tu tadi, Bobo? Kena Pandai manage lah. Okay, so thank you for that question. So daripada jawapan ketiga-tiga alumni kita tadi, sebenarnya dia bergantung kepada sekolah. Okay, macam sekolah Farah mungkin dia really ikut international punya. So kalau antar pelajar memilih untuk menjalankan LM di sekolah swasta atau sekolah antarabangsa, please check, sebab takut ada requirement dalam LM tu tak terfulfill. Okay, contoh macam kalau sekolah Saudari Farah memang sole mengajar sahaja, tak terlibat dengan aktiviti dan sebagainya kan. So minta tolong check bila you contact the school, check dia punya scope tugasan, apa-apa yang perlulah. Okay, alright, I think we have to end our section here. Sebenarnya ada lagi macam-macam soalan, but ada certain yang kita boleh buat untuk siri-siri akan datang, dan yang mana yang perlukan jawapan nanti insyaAllah pihak fakulti, pihak latihan mengajar fakulti Sains Matematik akan sampaikan kepada semua kemudian. Okay, ada orang raise hand ya, kenapa raise hand? Ada soalan ke? Maybe one last question, anyone? Okay, last question ada daripada fakulti lain, so kita bagi peluang. Dia tanya, adakah drama digunakan dalam PNP di sekolah swasta? Ada benda drama tak dalam kelas? Drama. Okay. Oh, drama. Okay. Drama. Okay, boleh saya mulakan? Kalau macam drama untuk sekolah saya, kita ada Cempaka Performing Act Company. Okay, maksudnya performance art, seni persembahan salah satu daripada subjek yang ada dalam sekolah saya. Jadi setiap minggu, mungkin minggu ni student akan buat nyanyian, minggu seterusnya student akan buat tarian, seterusnya instrumen muzik, seterusnya lakonan. Jadi kalau sekolah saya adalah, cuma macam saya cakap, kemudahan tu bergantung pada sekolah. Kalau sekolah tu ada dia punya dance studio, tak ada masalah, akan ada. Alright, okay. Anything to share, Anis and Farah? Kalau sekolah saya dia ikut term, every term dia ada year production. So kalau year 11, year 10, they have their own production at the end of the term lah. So kita akan, it's like an international school open day, which is we invite people to watch the production as well. Okay, thank you. Kalau sekolah saya sebelum ni tak pernah ada lagi. Tapi tahun lepas ada UKM punya students memang datang memang untuk mengajar macam teater untuk budak-budak sekolah Rohingya lah. Tapi disebabkan COVID tak jadi. Macam tu lah. Tapi dilepaskan lah untuk buat. Dia boleh buat. Okay, thank you for the information. Mungkin kalau ada mana fakulti nak buat aktiviti CSR engagement ke, boleh go to this kind of school kan. Okay, so sebelum kita akhirkan sesi untuk anda semua, boleh bagi sepatah kata, sepatah dua, sepatah je, setengah minit seorang. Silakan. Saya ada dapat satu soalan yang menarik. So
LM memang akan dapat gaji ke? No. Dari sekolah government kita tak dapat. Tak Kalau dapat. untuk sekolah swasta macam saya cakap, apply dulu. Sebab lain sekolah, lain pengurusan, lain caranya. Okay, untuk recap, sebab kita dalam topik LM, untuk sekolah private school, international school, apa yang saya kata resume. Resume kena cantik, kena pandai susun, dan saya tahu ada banyak template resume, ada juga ada resume yang ada yang buat produk resume kan, maksudnya jual resume kan. So pada saya sebenarnya lebih bagus kalau kita buat sendiri sebab kita boleh customize ikut apa yang kita punya kekuatan, kita saja yang tahu. Okay, bila kita dah dapat resume, dipanggil untuk interview sekolah international atau swasta, tunjukkan personality kita, apa knowledge kita, apa skill kita yang lebih daripada orang lain. Mungkin kita macam tadi ada soalan drama kan, mungkin kita ajar bahasa kita ajar matematik tapi kita boleh buat drama dalam kelas. Oh saya boleh buat macam ni, drama dalam kelas matematik. Tunjukkan. Orang lain tak ada, kita ada. Itulah. Recap daripada saya. Okay, seterusnya Anis Fazah. Untuk LM ya? Ya. Good luck. I wish you luck sebab ini pengalaman untuk you all ambil. Memang sangat penting LM. Pada saya lah, saya rasa penting sangat LM ni. Dan good luck untuk lepas habis belajar. Semoga dengan adanya apa yang Dr. Hamidah buat untuk sharing daripada alumni, lebih terbukalah awak you all punya pandangan terhadap pendidikan dekat Malaysia. Itu saja. Good luck. Kalau saya pula, selamat baju jaya. Jangan sedih kalau tak dapat SPP, jangan risau. Peluang tu ada di mana-mana, bertebaran peluang tu sebenarnya kat atas muka bumi ni. Cari, jangan sedih. Gunakan peluang yang ada untuk cuba. Jangan takut lah, jangan takut. Yang penting jangan takut, kena cuba. Kalau tak cuba kita tak tahu kita dapat atau tak. Yang penting kita cuba dulu. Saya ada tengok soalan ni. I have question to ask regarding international school. How to contact any of you please? Okay, kalau untuk saya boleh email ke farahamirahazmi283@gmail.com. Okay. Farah mungkin boleh tulis di chat. Oh boleh, okay. Okay, boleh contact terus kepada para alumni ataupun melalui faculty. Okay, unit latihan mengajar FSM. So kami akan salurkan soalan dan jawapan kepada anda. Okay, so Farah, are you done? Okay? Yes, done. Okay. So sekarang saya as a conclusion sebelum kita akhiri kita punya sesi hari ini, okay, so dapat kita lihat antara persamaan antara tiga-tiga alumni ni adalah keinginan mereka untuk upgrade themselves. Lepas graduate, diorang ada keinginan untuk isi sesuatu dalam masa yang ada. Lepas graduate, ada perancangan. Okay, ada effort. So, they start sending resume, cari sekolah swasta dan sebagainya, which is good. Untuk para pelajar, boleh ambil contoh. Untuk yang dah graduate, jangan down. Keep on, rezeki ada di mana-mana. InsyaAllah dengan usaha dan doa dan tawakal, rezeki akan jadi milik anda juga. Okay, so lagi satu kita tengok tiga-tiga alumni daripada tiga sekolah berbeza, tiga background sekolah yang berbeza. So setiap, walaupun nama dia sekolah swasta, sekolah antarabangsa, setiap sekolah ada dia punya setting, dia punya expectation tersendiri. Jadi untuk dalam konteks LM, please contact school tu and ask them information. Apa-apa yang perlu tanya, you tanya dekat school tu direct, because whatever you got, the input from our alumni here might not be applicable to the school that you are going to apply. Okay, maybe macam sorry Farah dia cakap dia ada teaching assistant, so you expect I jadi specialist je nanti LM, ada orang akan membantu. So mungkin sekolah you nanti you kena pergi cuci tandas ke apa, like what Saudara Anis did kan. So please itulah make it I just want you guys to make it clear about that. Okay, lepas tu lagi satu, saya pun sangat gembira, they are all our students in FSM. So jiwa pendidik tu memang sangat obvious, sangat tebal dalam diri yang masing-masing. Ini baru 3 kan, okay, imagine lagi beribu-ribu alumni yang kita ada. So alhamdulillah kita nampak jiwa pendidik, minat dan semangat untuk mengajar tu ada di situ, including yang tadi Syahidah, walaupun dah pergi ke bidang accountancy, dia still sebenarnya have the teaching passion in her. So keep it up. Okay, this is career yang mulia. So insyaAllah rezeki ada pada anda nanti. Okay, so saya rasa we have to end the session here.
dah pukul 4.30, right? So saya selaku moderator sesi perkongsian alumni FSM hari ini, mewakili seluruh unit latihan mengajar FSM, kami ingin memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan sepanjang sesi ini berlangsung. Dan saya ingin betulkan sikit statement Anis tadi. Sebenarnya bukan saya organize, ini adalah daripada faculty, daripada FSM. Alright, so sepanjang sebarang pertanyaan lanjut bolehlah diajukan kepada kami melalui link yang diberikan, walaupun itu link kehadiran, tapi ada bahagian question and suggestion, so please put in. Saya tak akan tutup link tu, so dia akan available lah. Alright. Dan kami akan berespon kepada pertanyaan anda nanti. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siri seterusnya untuk siri FSM Alumni Sharing Session dengan topik-topik yang lain yang mana kami akan maklumkan dari masa ke semasa. Okay, so stay tuned everyone. So we end here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh on camera kejap tak untuk record? Boleh on camera, kita ambil gambar sikit. Peserta-peserta boleh onkan kamera? Peserta Ayo kita on camera nak tengok gambar. ramai dah live ni. Tadi ada 100 lebih participant. Siapa yang masih ada mohon on camera sekejap untuk record saja. Tak ada dah.